My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يا سلام. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita mendengar suratul Fatihah sebentar tadi bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Husaini, yang bersama Qari Kebangsaan tahun 2020 untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 65 hingga 69 pada hari ini. Bahagian yang kedua, sebagaimana yang semalam kita sudah pun bersama dengan profesor ataupun bersama dengan Ustaz Dr. Khairul Zaman, ya, dan hari ini kita ingin mengulang kaji bacaan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini kali kedua Ustaz, ya. Kali kedua. Dan nak kali ke banyak kali ni Ustaz, ya. Lepas ini nak jemput agar pada setiap hari Ahad, ya. Kalau sebelum ni ulang kaji hari Jumaat dan Sabtu, tapi kali ini kita bertukar daripada Sabtu dan Ahad. Ahad ramai yang sedang berehat di rumah, Ustaz, ya. Kalau boleh mendengar kalam daripada Allah SWT dengan suara yang bagus, dan mengingatkan kembali sebelum bertugas pada hari Isnin bagi negeri yang bertugas hari Isnin ataupun yang berada di Kelantan, di Terengganu, Kedah, ya, di Johor, boleh, ya, diperlis boleh memanfaatkan pada hari Ahad ini sebagai peringatan bersama, Ustaz, ya. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, jangan lupa untuk share pada hari ini, ya, memulakan minggu ini hari Ahad di Facebook masing-masing agar kita dapat mengulang kaji halaman 65 hingga 69, ya, bersama dengan Ustaz Husaini dan juga Ustaz Tirmizi Ali. Ustaz, macam mana hari ini Ustaz kita? Masya-Allah, hari ini kita didatangkan qari muda kita. Saya rasa tua pula hari Ustaz. So hari ini saya dah beritahu awal, saya hari ini nak mendengar saja. Sebab antara sunnah Nabi SAW ialah yang kita kena amalkan, yang jangan kita tinggalkan, iaitu mendengar ayat Al-Quran. Mungkin ada sana sahabat-sahabat Al-Quran, walaupun producer kata apa ni nak kerja mudah Ustaz Tirmizi ni, kan. Antara peranan kita dengan Quran, baca dan dengar Quran. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak mampu baca kena dengar Quran. Jangan tak mampu baca dengar pun tak nak. Berat benar tu. Betul. Jadi
Jadi sekarang ni Qori muda sedang meningkat naik ni. Ni Ustaz Husain ni. Yang saya juga ada beberapa pengalaman dengan beliau. Saya pernah jadi hakim peringkat Negeri Sembilan. Oh, subhanallah. Dia peserta. Nanti saya cerita. Ada cerita ya. Okey, kita akan sambung selepas ini ya. Maksudnya Ustaz Tirmizi jadi hakim, Ustaz Husain Saya jadi sebagai peserta ya. Jadi Dia hari kurang ini macam sifu saya. Oh, sifu. Okey, jadi hari ini maksudnya Ustaz Husaini akan banyak membaca lah ni Ustaz ya. Okey. Confirm. Kita nak dengar course lah. dan of course ya. Dan Ustaz tegurlah nanti ya. Saya bahagian tadabbur ni insya-Allah berkongsi 1-2 poin jadi hakim, Ustaz. untuk jadi hakim ya. Tegur. Lepas ni kalau lulus kita panggil lagi Ustaz. Lulus panggil lagi. Baik. Jadi kita mulakan dahulu daripada halaman yang ke-65, kita ingin melihat kepada ayat 118 hingga ayat 120. Apakah yang kita akan baca ulang kaji kita pada ayat 118 ini? Allah memanggil, menyeru kepada orang beriman ya, jangan mengambil teman kepercayaan daripada mereka yang tidak beriman ya. La ya'lunakum khabala ya, mereka tidak berhenti menimpakan pada kamu kejahatan. Jadi kita perlu sedar jelas siapa kawan kita, dan istilah bitanah ini bukan sekadar kawan biasa tetapi kawan yang berkaitan dengan batin kita, maksudnya menyentuh kepada dalaman spiritual agama kita. Itu yang dimaksudkan dengan teman bitanah, bukan sekadar kawan biasa. Kawan biasa kita tak ada masalah ya. Kita memang berkawan sebagai umat manusia. Tetapi dalam hal perjuangan, dalam hal kebenaran, kita tahu bahawa kita bukannya istilahnya berselindung-selindung. Kita beritahu bahawa kebenaran yang betul hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan panduan daripada Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita mendengar ayat 118 hingga ayat 120 daripada halaman 65. Tuan-tuan yang di rumah boleh buka Al-Quran, kita baca bersama Ustaz Husain insya-Allah. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا Allah لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Allah InsyaAllah ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا
إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها Allah. Allah, insya-Allah. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, masya-Allah Ustaz. Kita mendengar ya, kita mengulang kaji balik isi kandungan daripada halaman yang ke-65 ini mengingatkan kita kepada panduan daripada Allah. Allah memanggil kita, menyeru wahai orang-orang yang beriman pada ayat yang ke-118 ya, jangan ambil daripada teman kepercayaan yang dekat di hati itu ya, yang best friend forever tu Ustaz ya, BFF tu ya, ataupun CBFF. Oh, dia ada tambahan hari ni. CBFF, Close best friend forever ya, yang dekat dengan hati itu jangan ambil di kalangan orang-orang yang sebenarnya mengharapkan kejahatan kepada kita. Ya, dan Allah membongkar perkara ini pada ayat 118 kerana mungkin ada yang kata ayat ni macam kita bersifat negatif lah kepada orang yang tidak beriman. Cabarannya ialah orang tak beriman tu yang negatif kepada Tuhan kan, bukannya kita bersifat negatif. Ini Allah membongkar agar kita tahu ya, kalau kita tahu bahawa api itu panas bahaya, Allah beritahu bahaya jangan pergi ya. Orang biasa pun cakap panas jangan pergi. Ini Allah sedang, Allah yang Maha Penyayang nak beritahu kepada kita bahawa kalau kita gunakan akal betul-betul, ayat 118 tu, in kuntum taqilun, maka kita akan menghargai bahawa pembongkaran Allah terhadap hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini diteruskan dengan ayat yang ke-119. Allah mengingatkan istilahnya ha antum. Ya. Ha antum ni lebih kurang inilah kamu. Lebih kurang gitu kan. Kamu yang suka sangat kepada ini lebih kurang bahasanya ya, suka sangat pada mereka, nak menyedapkan hati mereka. Padahal Allah cakap dalam ayat ke-119 ini mereka itu wala yuhibbunakum kan, mereka ini tidak pun suka kamu kan. Pasal apa? Kalau dia suka sangat kepada orang-orang beriman, dia akan beriman. Itu logik yang mudah Ustaz kan. Kalau dia suka sangat, dia kata oh saya sayang kamu apa sebagainya, maka dia akan beriman. Dan peranan bagi kita adalah bercakap tentang keimanan ini pada mereka. Kadang-kadang ada mereka orang-orang bukan beriman, dia baik Ustaz ya luarannya, dan mereka pasal tak dengar pasal Islam. Ya, itu sebabnya bacaan Ustaz Husaini sebentar tadi itu, dia sebenarnya bacaan itu Ustaz Tirmizi, Masya-Allah, Ustaz Fazrul dengar sedap tu, mana sedap tu. Betul Ustaz. Tapi saya tengok Ustaz Tirmizi macam type 1 tu, macam hakim tu. Oh, dia ada komentar Ustaz. Saya komen juri. Juri insya-Allah. Okey, alhamdulillah tadi adik pula kita baca tadi dengan memulakan dengan taranum nahawan. Taranum mujawab nahwan, kemudian ada jawab-jawabnya kan, dengan suara yang tengok bila suara tu tinggi, dia tak bunyi keras. Dia tak, sebab apa? Sebab dia kawal. Kalau kita yang tak faham suara, maksudnya kalau kita tinggi, suara tu jadi pecah, menjerit. Macam nak marah orang. Oi! Itu suara marah orang. Guru saya kata dulu suara tolak bah. Macam mana suara tolak bas? Oh, gitu Itu tak sesuai baca Quran. Walaupun tone tinggi, tapi bila suara tu dipegang, dikawal, saiznya dikecilkan, tinggi, tapi bunyi makin slow tapi saiz tinggi. Subhanallah. Ini satu kelebihan anugerah. Dan itu memang anugerah dan juga boleh dilatih Ustaz suara macam tu. Itu tanya tuan tu. Ya. Sebenarnya suara ni memang perlu dilatih lah. Kalau kita tengok, walau apa pun ada orang yang suara ni dua jenis kategori suara. Ada orang yang gifted suara dia, dan ada orang yang
perlukan latihan. Perlu. Saya lah tu yang perlu latihan tu kan. Okey, masya-Allah. Dan yang perlukan latihan ni kalau kena dengan caranya, melalui cara apa? Talaqi. Dan perlu latihan yang bersungguh, insya-Allah dia boleh dapat. Oh, okey. Talaki tu maksudnya berjumpa lah dengan Dia cikgu tu berjumpa dengan guru. Tapi kalau saya dengan Ustaz Tirmizi, Ustaz Tarmizi, memang dia tapi tak bertemu, dia tengok ke depan. Tak, itu tak talaki ke macam mana Ustaz? Kita tengok selfie je. Selfie. Masya-Allah. Okey, jadi boleh dilatih. Boleh dilatih suara tu, insya-Allah. Pasal sebenarnya saya pun bila ada beberapa individu yang message di Instagram dan juga di WhatsApp, dia kata boleh tak kalau ada program yang paling kurang pun kalau tak suara macam Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi, suara dia tak adalah macam dia keluarkan hidung kan, macam sengau tu kan. Itu macam mana Ustaz? Ke memang tak ada harapan? Dia sebenarnya kalau kita tengok mungkin orang yang dengar suara yang keluar daripada hidung tu mungkin daripada dengar daripada masyaikh daripada Arab kan. Okey. Tapi negara Arab tu kalau salah betul dengan saya lah Ustaz ya. Mungkin dia orang kata sengau dia sedap. Sengau dia sedap. Ada orang yang dibuat sengau-sengau, dibuat sengau. Jadi orang dengar macam annoying lah. Ataupun pasal dia tak suka, dia tak banyak lagi makan nasi Arab tu, jadi dia sengau dia tak sedap macam boleh Arab. jadi juga. Boleh jadi begitu ya. Oh, masya-Allah. Jadi itulah suara tu kena yang penting kena talaki dan latihan. Dan saya tambah sikit kalau kita lihat suara ni Ustaz Fazrul dan penonton, dia Allah Taala jadikan suara ni ada tempat-tempat dia macam ni suara. Macam orang Mesir, saya lihat suara dia ada satu kategori. Besar, garau. Di Mekah, saya melihat masyayikh ataupun para imam-imam dia, suara dia lebih kecil sedikit. Suara lebih mengkhasyum ataupun suara lebih sengau sikit. Bukan sengau yang dibuat-buat tau. Memang sengau yang asli dan sedap. Kan? Di bumi Syam, Hijaz pula, di bumi Syam, orang Syam, Yaman, Syria semua tu, suara dia satu kategori yang lain pula. Macam mana pula? Di Asia pula ada satu kategori pula. Kan? Orang Malaysia dengan di Indonesia lain sifat suara dia. So saya ni kita orang Malaysia pun ada, Indonesia pun dia ada. Maksud dia gabung dua-dua. Hak tinggi pun ada, hak Malaysia pun dia ada. Oh, gabung dua Ustaz ni. Tak tahulah betul lah kot. Okey, masa guru dah cakap begitu. So kita kalau nak tiru, saya pesan kalau nak tiru imam-imam Mekah, tiru lagu tak apa. Tiru lagu dia, lagu dia tengok. Alhamdulillahirabbil alamin, tiru lagu. Tapi bila tiru suara tu jangan berlebihan. Sebab dia akan pergi melampau. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia buat begitu. Huruf patut keluar kat mulut, keluar kat hidung. Keluar hidung kan. Pasal dia dah lah sana ada echo mic sana termasuk bacaan dia. Dia pergi kepada tajwid lah tu kan. Tajwid dia mengganggu ya. Masya-Allah. Okey, jadi itu adalah panduan untuk kita terus ya membaca dengan baik Ustaz ya. Di samping kita memahami kalau muka surat 65 tadi bercerita tentang isi bahawa sebenarnya dalam ayat yang ke-119 tadi itu memang Allah marah betul lah tu. Ya, Allah memang menemplak betul kepada sesiapa yang mengambil musuh sebagai kawan rapat, sehingga kan Allah membongkar pada ayat 119 itu orang-orang yang tidak suka pada orang beriman ini ketika di depan dia kata amanna. Ya, tetapi bila dia balik, dia istilahnya wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid, dia gigit jari ya. Dia lebih kurang kalau orang di Asia ni dia gigit kuku kan dia. Tapi kalau orang Arab itu dia gigit ujung jari itu pasal marah sangat, dia rasa macam begitu kan. Dan ini Allah bongkar kerana apa? Innallaha alimun bidzati sudur. Allah yang tahu apa yang ada pada sanubari orang-orang yang beriman dengan orang-orang tidak beriman. Jadi bagi orang yang beriman, kita tahu kat mana di mana dia punya garisnya. Berkawan secara manusiawi okey pada semua orang. Tetapi kita tahu kepercayaan kawan ini dia ada masa kita boleh bercakap santai-santai. Tapi kalau dah sampai kepada bab-bab yang bercakap tentang iman, tentang keselamatan dunia akhirat, kita tahu bahawa sebenarnya jawapan itu hanya ada pada orang yang beriman. Dan diteruskan pada halaman yang ke-66, Allah mengingatkan kepada kita tentang bantuan Allah. Allah memberi bantuan kepada tentera Uhud sebagaimana Allah pernah memberi bantuan kepada tentera Badar. Perang pertama pada 2 Hijrah, kalau perang Uhud itu pada 3 Hijrah. Jadi Allah memberi tahu perkara ini pasal apa? Pasal pada ayat 120 ke atas ini daripada surah Ali Imran, Allah membuat analisis tentang Uhud. Surah Ali Imran ini selain daripada kisah Nabi Musa ataupun kisah Nabi Isa peringkat awal Ustaz ya, peringkat ayat 1 hingga beberapa puluh itu, bila masuk pada 100 ke atas ini banyak bercakap tentang perjuangan dan salah satunya Uhud.
Jadi nak minta pada Ustaz Husaini lah ya, untuk kita membaca bagaimana formula bantuan daripada Allah untuk umat Islam pada zaman dahulu dan juga untuk kita ya, pada ayat yang ke 124 sehingga kepada ayat 127. Ya, di situ Allah bercakap tentang 3,000 malaikat, tentang 5,000 malaikat. Macam mana nak dapat bantuan lebih para malaikat ini dalam hidup kita pun? Kita nak malaikat membantu kita. Jom kita baca dahulu. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah bacaan ya, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, Ustaz boleh minum Ustaz ya? Ya, boleh, tak ada masalah Ustaz ya. Sementara saya berkongsi dengan tuan-tuan yang berada di rumah daripada ayat sebentar tadi, ayat 124 sehingga ayat 127. Ya Allah, sebenarnya dalam halaman ini sebenarnya ada formula yang penting. Bermula ayat 122 sebenarnya yang tak dibacakan tadi tentang tawakal. Ya, tawakal kepada Allah ni penting, jangan tafshala, jangan lemah jiwa ataupun berselisih yang membawa kepada lemah tawakal kepada Allah SWT. Kita berbeza pendapat tak apa, ya, berbeza pendapat tak apa, tetapi jangan sampai berbeza itu tafshala, engkau buat kerja engkau, aku buat kerja aku. Lemah jiwa, akhirnya kebergantungan kepada Allah itu jadi rendah.
Ya, kalau orang itu tawakalnya tinggi, walaupun berbeza pendapat, dia tetap teruskan perjuangan kerana Allah, kerana mengharapkan bantuan daripada Allah. Yang pertama. Jadi bila tawakal pada Allah ini, Nabi menyatakan ya, dalam ayat yang sebentar tadi, ayat 124, Allah bantu dengan 3000 malaikat. Tetapi kalau dengan tawakal ini kita kata bahawa adakah cukup? Jawapannya tadi bala, ya, bala, betul dah, cukup dah. Tetapi kalau nak tambah lagi bantuan, minta bantuan daripada Allah, istilahnya yumdid atau yumiddakum rabbukum, ya, kalau nak tambah lagi, pada ayat 125, sabar dan takwa. Sabar dan juga takwa, Allah tambah lagi 5000, dan Allah beritahu pada ayat 126 yang Ustaz baca tadi, seseorang itu, kumpulan umat Islam itu akan dapat kabar gembira dan ketenangan pada hati. Pasal hati ini dia bolak-balik Ustaz ya, qulu bikum itu, qulu bukum, dia berbolak-balik. Dia waktu awal bersemangat berjuang dalam keluarga, dalam organisasi, awal semester belajar, tapi kadang-kadang dia tak semangat. Jadi kalau tak semangat tu, kita ambil masa berehat sebentar, ya. Kita berehat sebentar kejap tuan-tuan, kita sambung kembali My Quran Time, baca faham amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal kita pada hari ini. Kita dalam sesi ulang kaji pada halaman yang ke-65 hingga 69, dan kita bertuah bersama dengan Ustaz Husaini dan juga Ustaz Tirmizi, ya. Ustaz Tirmizi berkongsi komentar-komentar ya tentang bacaan suara, dan Ustaz Husaini mengalunkan bacaan yang terbaik. Harapnya pada hari ini kita mendapat ketenangan, ya, kita mendapat manfaat barakah bila kita ikuti dengan tadabbur tazakur daripada al-Quran pada hari ini. Dan kita nak bergerak Ustaz, ya. Kalau tadi kita membincangkan tentang Uhud, Allah memberi semangat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam di Madinah ini, dan juga untuk kita pada hari ini, kalau kita rasa gentar, ya, kalau kita rasa lemah, terus kuatkan semangat dengan pesanan Allah pada ayat 133. Ya, Allah menyatakan bahawa perjuangan ada kaitan dengan syurga. Cepat berjuang, cepat ke syurga. Wasari'u ila maghfirah, itu lagi kita bagi ibu-ibu yang berjuang bersegera buat kebaikan, masak pada waktu pagi, tengah hari, ataupun pergi bekerja, bagi ayah yang akan pergi bekerja hari esok contohnya, semua aktiviti bersegera membuat kebaikan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah seruan daripada Allah yang perlu kita ingat dan jangan bertangguh, ya. Kalau katakan apa-apa sahaja yang menjemput keampunan, ya, mencari nafkah adalah seruan Allah Subhanahu Wa Taala, keampunan. Kita pergi solat keampunan, baca Quran, ini semuanya kita kena buat dengan segera. Jangan lambat-lambat, jangan tangguh-tangguh. Pasal apa? Pasal kita tidak akan mahu bertangguh untuk diizinkan masuk ke syurga. Kalau semalam kita bincang Ustaz Tirmizi, jannah. Betul tak? Ya, Ustaz masih ingat lagi ke ulang kaji jannah Ustaz? Saya sangat ingat tu. Sangat ingat tu. Yang mana tu Ustaz? Sesuatu yang digilai, ya. Yang digilai. Maksudnya kerana kita betul-betul nak syurga tu. Betul. Sehingga tak boleh gambar bayangan syurga tu, Ustaz. Jadi sesuatu yang digilai itu, dia punya aktivitinya pun kena all out. Gila juga. Jadi gila sikit lah Ustaz ya. Jadi gila sikit ya. Bukan gila betul. Jadi dalam hari ini kita nak meneruskan bacaan ayat 133 hingga ayat 135 untuk kita mengetahui apakah ciri orang yang luar biasa. Yang tadilah kalau kata bukan gila yang betul Ustaz ya, tapi orang yang luar biasa ini adalah orang yang diizinkan masuk ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya balasan pun arduhas sama, ataupun jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, syurganya itu adalah seluas langit dan bumi. Maksudnya kalau Ustaz minta dapat satu bumi Ustaz, kalau Ustaz Tirmizi nak dua bumi pun tak mustahil, kerana langit-langit dan bumi ini amat luas, ya, amat luas. Yang kita tengok kalau malam ini kita tengok bintang tu, sebenarnya ada sebahagian bintang itu dia dah mati pun. Tapi kita baru lihat pada malam ini kerana jauhnya sangat itu baru langit pertama. Langit pertama. Jadi cuba bayangkan langit kedua, ketiga, keempat yang NASA pun tak ada alat untuk melihat, dia teka-teka je tentang Bima Sakti, Milky Way apa sebagainya itu. Tapi di sini Allah menerangkan untuk apa? Untuk kita nampak bahawa ya Allah, kalau rumah saya kecil sekarang, rumah sewa ataupun tak ada sungai, tak ada pool, tak ada kolam, Allah menawarkan kepada kita sesuatu yang besar bagi orang yang bertakwa. Cirinya bagaimana? Ayat 133 hingga ayat 135.
Jom. Ustaz. Mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب يا رب. الله. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب يا رب. الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih diucapkan oleh Ustaz Husaini membacakan ayat 133 hingga ayat 135. Sila Ustaz, boleh minta Ustaz. Okey. Untuk sama-sama kita terima kasih Ustaz ya membacakan ayat ini mengingatkan kita bahawa kalau nak keampunan daripada Allah Subhanahu taala itu kita perlu bersegera ya kena bersegera kerana apa kena bersegera kepada keampunan Allah itu sebenarnya adalah menjemput rahmat Allah untuk kita ke syurga dan ini adalah yang disiapkan syurga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa ya ada beberapa ciri 3 pada ayat 134 tadi dan ada 1 ataupun 2 pada ayat yang ke-135 ya 3 yang pertama tu apa dia infak pada waktu lapang dan juga sempit ya ketika dia marah dia dapat tahan ya dapat gigit dia punya geramnya istilah yang digunakan oleh doktor semalam dan juga wal afina anin nas memaafkan manusia pasal memaafkan manusia ni tough Ustaz mencabar kan terutama bila orang kutuk kita ke buat katakan orang pinjam duit daripada kita tak bayar Ustaz kan nak memaafkan dia tu kalau bukan kerana syurga rasanya orang tak maaf kan dia itu yang cakap sampai ke lubang cacing Ustaz. Kalau dia boleh masuk lubang cacing kan tapi masalahnya tak masuk. Tak tahu kat mana lubang cacing sekarang pun. Jadi Allah menyatakan ini adalah ciri orang yang baik yang betul-betul bersifat baik sesama manusia ini layak yang kita harapkan dan apa kaitan dengan Uhud ya dia muncul ketika bicara tentang Uhud ini kerana orang-orang yang diberi kemenangan adalah orang yang bertakwa di dunia dan juga di akhirat dan ada ciri-ciri ini dalam kehidupan hariannya. Ditambah pada ayat 135 apabila mereka melakukan perkara keji ataupun kezaliman maka cepat-cepat dia mengingat Allah pertama
fastaghfaru, dia cepat-cepat untuk istighfar atas dosa yang ada, ya, minta ampun kepada kekurangan kesilapan yang ada. Dan Allah menggunakan perkataan walam yusirru pada ayat 135 itu, mereka tidak kekal buat perkara tersebut wahum ya'lamun, padahal dia mengetahui. Pasal bila bercakap tentang dosa ni ustaz ni, dia satu pasal jahil, tapi kalau dah tahu kadang-kadang nak meninggalkan dosa kan, kalau suka membawang lah contohnya kan, dia kalau nak elak mengumpat tu dengan kawan-kawannya tu, dia nak putuskan itu, dia tahu dah tak betul kan, tapi nak keluar nanti orang cakap dah baru tengok my Quran time dah nak jadi ustaz konon kan. Pada waktu itu Allah kata wahum ya'lamun, ya, mereka tahu. Dan Allah menyatakan kalau kamu fikirkan ganjaran syurga, insya-Allah ada kekuatan kan, ataupun kita mintalah ustaz ya, pasal ia bukan semudah itu, tetapi inilah mesej yang Allah beritahu sebagai persediaan keampunan, ganjaran di akhirat satu, tapi ganjaran di dunia. Ya, pasal bila bercakap tentang ganjaran di dunia ini, kemenangan bagi umat Islam, perang Uhud round 1 berjaya, round 2 pusingan kedua luka-luka sebagaimana dinyatakan pada ayat 140. Dan luka bagi umat Islam pada perang Uhud, Allah ingatkan dulu orang-orang musyrik pada perang Badar pun luka juga. Bezanya apa? Bezanya luka umat Islam ini diterangkan pada ayat 141. Kali ini saya nak jemput Ustaz Tirmizi lah pula Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Tirmizi kita dengar. Saya jemput saya. Ya, ayat 141 muka surat 68. Yang ini memang special. Okey, boleh. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Okey, baik. Saya silakan Ustaz. Masya-Allah. Saya menarik Ustaz bila Ustaz sebut tadi, jannah asal daripada perkataan apa ni? Jin, majnun yang digilai. So aktiviti kenalah menggila ya. Sebab tu bila bab syurga ni Allah Taala sebut wasari'u. Maksudnya kena bersegera cepat. Kalau bab dunia famshu fi manakibiha, jalan dia. Jalan. Lain fastabiqu. Maksudnya berlumba buat kebaikan untuk dapat syurga. Masya-Allah. Boleh saya baca sikitlah 141. Ya. Rasa dah tua dah sebenarnya. Jadi Ustaz boleh tak baca ini ayat ni? Boleh ya? Boleh. Okey. Boleh insya-Allah. Tuan-tuan, muka surat 68 ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Satu ayat ya. Tak cia saya. Ya, tak cia Ustaz ya, tapi ini menyimpulkan tu. Ya. Menyimpulkan tadi apa yang Ustaz baca sebentar tadi, iaitu dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman. Ya, kalau katakan tuan-tuan kita ada ujian, kadang-kadang kita rasa terluka, dilukai, ya. Ada yang kata apa istilahnya, sakit disakiti tersakiti Ustaz. Wah, ya. Yang itu ya. Jadi bila ada rasa-rasa begitu, kita kena ingat bahawa sebenarnya Allah kata ini nak membersihkan orang-orang yang beriman. Ya. Luka, sakit itu Allah beritahu, Allah bagi juga kepada orang-orang bukan beriman. Tapi orang beriman Allah nak bersihkan daripada dosa mereka. Jadi kalahnya perang Uhud itu 70 orang syahid terus masuk syurga. Dan bagi orang beriman pada waktu itu belajar, sampai sekarang kita belajar perkara tersebut, dan Allah nyatakan wayam haqal kafirin. Wayam haqa itu, mahaqa itu maksudnya adalah hancur. Kalau kita ada nyamuk kan, kalau nyamuk kita pukul tu, yang lenyit-lenyit tu, itu namanya wayam haqa. Ya, maksudnya Allah melenyit-lenyitkan, Allah nak kalahkan bukan kalah biasa-biasa. Orang-orang kufur ini Allah nak lenyit habis-habisan, iaitu dengan Allah berikan luka dan sebagainya. Jadi bagi kita bersih daripada dosa. Bagi orang yang tidak beriman, luka yang sama adalah untuk Allah melenyitkan. Pasal apa? Akhirat tak dapat apa-apa. Dunia dah kalah, buat apa rugi? Kan? Jadi ini Allah beri motivasi pada perjuangan kita, dan inilah yang kita ingin ambil bersama. Dan kita nak teruskan Ustaz ya, kalau di muka surat akhir 69 itu Allah mengingatkan jangan taat kepada orang yang kafir, ya, kerana nanti jadi rugi, tak dapat bantuan daripada Allah. Ayat 149 sehingga ayat 151
sebagai kesimpulan akhir kita pada hari ini, sudah tentunya lah kita jumpa Ustaz Husaini. Boleh Ustaz ya? Okey, baik. Awal dia suruh saya. Yang panjang bagi Ustaz Husaini pasal Betul. orang muda Ustaz ya. Orang muda ya, tapi teruskan perjuangan bersamalah Ustaz Antara ya. kelebihan ni ialah Ustaz Hussein ni dia punya nafas panjang. Jadi bila nafas panjang dari sudut wakaf, ibtidak, dia akan jadi lebih baiklah kan. baik. Untuk berhenti tempat yang sepatutnya dan juga itu kelebihan bagi orang yang nafas panjang lah. Mungkin boleh kongsi sikit lah kepada penonton-penonton. Ya, bila cakap tentang nafas, cakap tentang kalau nak baca, dia kalau nyanyi dia ada key Ustaz ni kan. Ya, betul. Dalam baca Quran ni ada key juga ke ataupun sama je? Dia kalau ikutkan dari segi key tu sebenarnya kalau dalam menyanyi pun dia sama dengan bertaranum tu sebab dia melibatkan suara. Suara, okey. Itu kita kena tahulah. Dan taranum tu lainlah, dia berbeza daripada menyanyi kan. Dan dari segi key dari taranum tu lelaki dan perempuan dia lain. Oh, lain Dia lain ya. Bila kita a'udzubillah ya, kalau perempuan kan, kalau yang wanita kalau baca a'udzubillah, kita ikut bacaan key dia, kita akan jadi tinggi. Yang lelaki, key lelaki akan jadi tinggi. Padahal sama rendah dengan wanita, kalau baca dia jadi rendah. Jadi Jadi maksudnya kalau wanita belajar daripada ustaz mengajar Quran kan ya, betul. dekat Bangi. Betul. Jadi dia boleh ikut ke tak boleh? Jadi kalau saya mengajar yang perempuan, kita nak tunjukkan tu, kita akan jadi tinggi juga lah. Oh gitu. Gitu yang lelaki ni akan jadi tinggi lah. Suaranya tu. Jadi itulah perbezaan key dia tu, perlukan latihan lah. Okey. InsyaAllah. Okey. Jadi itu menarik tu ya. Dia program hari ini mungkin tak sempatlah kita nak belajar cara key Ustaz ya. Dan bercakap tentang suara-suara key tinggi, key rendah ini, mungkin Ustaz ada idola bacaan Quran di peringkat antarabangsa ke peringkat kebangsaan ke, ataupun mungkin di sebelah Ustaz tu. Ini idola saya. Oh, Hakim. Okey, masya-Allah. Okey, jadi idola Ustaz ataupun contoh orang yang Ustaz ikut. InsyaAllah kalau tengok dari qari antarabangsanya, saya lebih banyak tengok pada qari Dr. Nuaina. Dr. Nuaina ni dia anak murid pada Syekh Mustafa. Syekh Mustafa Ismail ni kita boleh panggil dia King of Qura lah. Di mana tu? Di Mesir. Di Mesir. Mesir. So Dr. Nuaina ni antara menjadi idola saya lah di peringkat antarabangsa. Di Malaysia Cuba buat sikit. Buat sikit. Lagu-lagu macam Wana dainahu min janibil turil aiman. Lagu Nahwan. Dr. Naina tu terkenal lagu Nahwan. Lagu Nahwan Ataupun dia ayat memang, ini tadi Ustaz. memang menyentuh kalbu. Ya. Dr. Naina. Ustaz pernah berjumpa dengan Syekh? Saya pernah menghadiri majlis dia ketika di Mesir dulu. Subhanallah. Dia memang antara yang dikatakan akhirun nujum, bintang terakhir dari sudut kehebatan lah. Tapi sebenarnya ramai lagi. Cuma nak sebut kehebatan dia tu. Antara yang sangat hebat lah. Jadi Ustaz boleh ambil buat kaedah tu untuk ayat ini boleh ke Ustaz? Untuk ayat ini baca kaedah Ustaz Syekh Nuaina. Syekh Nuaina. Boleh ya? Ni Kita nak ayat dia. Ada ayat, ambil ayat dia Kalau lah. ambil ayat dia, cuba kita buka muka surat dia. Okey. Surah Maryam. Wana dainahu min Maryam. janibil Okey, kita ambil extra sikit lah hari ini Extra Ustaz. sikit lah, Ini ulang kaji. Exercise sikit. Exercise okey. Muka surat Muka apa? surat Surah Maryam. 305. 305. Kita boleh tengok ayat 52. Okey. Ayat 52. Okey. Satu ayat ke dua ayat? Dia ni Dr. Nuaina dia gabung kan? Dia Dah gabung. tak silap. 52 dan 53. Dia guna qiraat lain lah. Kalau nak baca kiraat, beritahu. Saya guna qiraat yang Dr. Noina baca tu, ambil qiraat qiraat. susi kan tak salah. Betul. Qiraat susi. Susi. Itu apa pula Ustaz? Macam suci. Ada- Bukan Qiraat itu cara bacaan, iaitu kita contoh sini wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiya wa wahabna lahu min rahmatina. Dia hanya baca dua harakat saja. okey. Kemudian akhahu haru, kita baca izhar, baca dengan asal akhahu haru. Situ ada kepayahan. Maka qiraat dibaca akhah haru. okey. Ha hidup tu dimasuk dalam hal yang So kedua. Ustaz baca qiraat susi lah ni. Susi. Baik. InsyaAllah. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه
Sekali lagi. Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. Saya Ustaz, dapat Ustaz nak minum Okey, boleh minum dulu Ustaz. Tadi Ambil sebab lah, tadi nafas. mengejut tadi, naik motor mengejut tadi. Okey, yang yelah, termengejut. Okey. Ana ulang balik tu Okey okey. Ustaz nak minum dulu tak ya? Tak apa. Tak apa okey. Baik. Kita dengarkan tuan-tuan surah Maryam ya. Ya. Itu cerita tentang bagaimana Nabi diberikan anugerah selepas itu Okey. ya dengan Nabi Harun. Harun. Dengan Nabi Harun ya. Okey, Jaid. Kita dengarkan. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا Allah. Sadaqallahul azim. Surahul Azim itu adalah bacaan Lebih kurang lah, lebih Syekh kurang ya Nuainak lah. Syekh Nuainak ya. Jadi kalau saya tak boleh lah Ustaz ya, saya dengar ajalah ya. Kita doakan terus Ustaz Husaini terus berjaya ya membaca dengan baik, memberi manfaat. Pasal baca Quran ni Ustaz, dia sebenarnya bukan sekadar untuk orang yang orang Islam saja. Orang bukan Islam pun dia terkesan ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Husaini ya mendengarkan bacaan pada hari ini untuk kita sama-sama ya mengambil pelajaran daripada halaman 65 hingga 69 di mana pada ayat 60 pada halaman 69 itu Allah menyatakan jangan taat kepada orang-orang yang kufur, nanti ia akan membawa kita kepada ala aqabikum ya, maksudnya akan mengembalikan kamu ke belakang balik ya, fatanqalibu khasirin, iaitu kita akan diterbalikkan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kita tidak mahu jadi begitu. Ia telah berlaku dalam sejarah dan ia akan terus berlaku. Yang penting kita ada prinsip kebenaran yang jelas dan sudah tentunya perkara ini kita belajar daripada surah Ali Imran. Jadi di hujung ini mari sama-sama kita berdoa pada Allah SWT, kita sabat diteguhkan di atas jalan al-haq kebenaran ini dan bukan sekadar dalam pemikiran kita tetapi kita terjemahkan dalam bentuk amalan kita seharian, berjuang untuk memastikan Islam dan iman ini diletakkan pada tempat yang tinggi. Kita berdoa dipimpin oleh Ustaz Husain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dalam golongan orang yang berlumba-lumba berbuat kebaikan, ya Allah. Jangan Engkau tetapkan hati kami untuk berbuat kejahatan di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang menurut segala perintah-Mu, ya Allah, meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertawakal kepadamu, ya Allah, bersyukur di atas nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak penyakit coronavirus ini daripada dunia ini, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha Besar, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Husaini membacakan doa, memimpin sebentar tadi, diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah, yang kita doakan Allah mengabulkan doa kita. Bila kita masuk pada halaman 65 hingga 69 ini, mood ya, kaedah yang ada isinya itu lebih serius lagi. Untuk apa? Kerana kita bercakap tentang agama Islam, Al-Quran ini bukan sekadar bacaan begitu sahaja, tapi kita faham dan kita nak mengamalkannya, dan sebagai seorang yang beriman, bersedia untuk disusun untuk membawakan al-haq kepada dunia ini. Sebabnya tuan-tuan yang ingin mengambil peluang,
kita berada dalam Wakaf untuk Ummah, satu program ataupun platform untuk sama-sama kita menginfakkan pada waktu senang, waktu sukar yang kita belajar daripada ayat 134 untuk kita menyewa ataupun menyiapkan ya dengan izin rahmat Allah menyiapkan rumah kita di syurga nanti insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang dan insya-Allah kita akan bersiaran ataupun bertemu siaran ulangan pada jam 11 malam dan juga pada 5 pagi Ustaz. Bukan 5 pagi, 6 pagi. 5 pagi sembahyang dulu ya, sembahyang subuh dan kemudian ikuti dalam platform yang kita ada. Kita ada platform apa Ustaz Tirmizi? Ya, kita ada platform Facebook, Ya, tentunya di Facebook ya. Ada akaun Sahabah Al-Quran my hashtag Quran Time dan my hashtag Quran Time. Khususnya di YouTube my hashtag Quran Time Official dan Instagram my Quran Time Official. Baik, jadi itu adalah platform untuk kita melihat, menyimak kembali episod-episod yang lepas dan insya-Allah kita bertemu lagi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tuan-tuan yang mengikuti siaran ulang kaji ini bersama dengan Ustaz Husaini pada hari ini membacakan dengan penuh semangat dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja ataupun yang membawakan program ini Mofas ya. Kita mendoakan terus agar kita dapat menjadi orang yang beruntung, berjaya di dunia dan di akhirat dengan panduan daripada Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal.